no gold is not enough. Hai, salam semua. Bertemu sekali lagi dalam channel Cik Budi. Jangan lupa like, komen, share and subscribe. Salam semua, dan tajuk PMP kita pada hari ini ialah Sejarah SEM 3 iaitu Sejarah Asia Tenggara di bawah tema 1 iaitu tema masyarakat iaitu institusi pemerintahan di bawah tajuk Konsep dan Peranan Raja di Vietnam. Konsep raja iaitu institusi beraja di Vietnam mengambil contoh dan dipengaruhi oleh China. Raja Vietnam ditabalkan oleh Wakil Maharaja China. Jawatan ini diwarisi secara warisan oleh keluarga tertentu seperti Nguyen, Tuk dan Min. Sistem beraja di Vietnam dipengaruhi oleh konsep mandat dari syurga dan Konfusianisme. Raja merupakan ketua negara dan ketua kerajaan yang berkuasa mutlak dalam pemerintahan. Raja dianggap sebagai Tian Tu atau anak Tuhan yang mendapat mandat dari syurga untuk memerintah negara. Mandat yang diberikan kepada raja dianggap tidak lagi berkesan jika negara berada dalam keadaan huru-hara dan ditimpa dengan pelbagai bencana alam. Sistem pentabalan raja yang diamalkan di Vietnam berasaskan kepada agama Buddha dan Confucius. Peranan raja di Vietnam dari segi politik ialah raja merupakan ketua kerajaan yang berkuasa mutlak. Raja juga berperanan sebagai ketua negara atau ketua pentadbir. Raja juga dipercayai mendapat mandat dari syurga atau Tuhan untuk memerintah sesebuah negara. Raja juga melantik pegawai dalam kalangan anggota kerabat diraja dan memberi mandat kepada mereka untuk menjalankan tugas-tugas rasmi dalam bidang keagamaan, melayani aduan rakyat, meraihkan duta-duta asing dan juga hal-hal berkaitan pentadbiran. Raja juga berperanan sebagai ketua hakim dan penggubal undang-undang. Raja berada di atas undang-undang dan tidak boleh didakwa di atas kesalahannya. Raja juga mempunyai kuasa tertinggi dan sumber segala undang-undang. Maharaja juga berkuasa mutlak dalam segala hal. Raja juga berperanan sebagai ketua tentera dan ketua panglima tentera. Selain itu, raja juga merupakan penentu kepada dasar luar negara dan hubungan diplomatik antara dua buah negara. Dari segi ekonomi pula, raja berperanan penuh dalam bidang ekonomi iaitu penguasaan terhadap sumber ekonomi seperti tanah, buruh, hasil pertanian, kegiatan perdagangan, perkhidmatan dan aktiviti mengutip cukai. Raja juga berkuasa untuk melantik beberapa orang pegawai atau pembesar sebagai wakil untuk menjalankan perkara-perkara berkaitan dengan cukai, duty import dan ekspor barangan tempatan. Selain itu, raja juga berkuasa terhadap ibu kota yang juga merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan utama. Raja juga berperanan mewujudkan hubungan baik dengan penduduk di kawasan pedalaman kerana saling memerlukan, terutamanya daripada aspek kuasa dan keperluan untuk memperoleh bahan mentah seperti barangan tempatan untuk dipasarkan ibu kota. Selain itu, raja juga berperanan sebagai pengurus yang menguruskan kutipan cukai di antara kerajaan pusat, jajahan dan daerah di Vietnam. Raja juga berperanan penting dalam urusan perdagangan kerana terlibat secara langsung dalam aktiviti perdagangan seperti kayu balak, batu permata dan hasil hutan. Raja juga berkuasa penuh ke atas tanah dan harta rakyat yang berada di wilayahnya. Dari segi sosial pula, peranan raja di Vietnam adalah sebagai ketua agama. Raja bertanggungjawab dan terlibat dalam upacara keagamaan. Raja mengetuai upacara keagamaan yang dikendalikan oleh golongan bangsawan dan pendeta. Kuasa raja dikaitkan sebagai Tuhan. Raja Vietnam dianggap sebagai pelindung, penaung dan bertanggungjawab ke atas perkembangan agama dan kesusasteraan. Baginda mengekalkan adat resam tempatan. Raja juga melindungi rakyat daripada perbuatan penganiayaan. Raja tinggal di tempat suci yang dipilih khas. Istana dianggap sebagai pusat kerajaan, tempat Tuhan dan lambang pusat alam. Demi menjamin kebahagiaan hidup rakyat, raja-raja Vietnam perlu mempunyai moral yang tinggi. Sebaliknya, rakyat memberi kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada raja. Hak dan kuasa raja tidak boleh dipersoalkan. Raja dianggap berdaulat kerana mempunyai alat kebesaran. Raja juga mempunyai keistimewaan tertentu.
Contohnya hukuman bunuh hanya boleh dilakukan oleh raja. Baiklah para pelajar, itulah antara isi atau fakta yang dapat Cikgu T kongsikan bersama. Diharapkan ianya memberi manfaat kepada semua. Berjumpa lagi dalam video-video yang selanjutnya. Bye! Untuk mendapatkan info-info dan video-video yang selanjutnya, jangan lupa klik video yang selanjutnya.